Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini isu tentang kepentingan awam. Kita tahu bahawa dewasa ini ada banyak isu yang ditimbulkan dan antaranya ialah tentang sampai atau tidak sampainya perkhidmatan atau barangan itu kepada rakyat seperti yang sepatutnya yang diuruskan oleh kerajaan ataupun agensi kerajaan dan sebagainya. Dalam konteks itu bila ada laporan daripada AG, Auditor General dan sebagainya itu mendapat minat yang tinggi. Tapi soalnya ialah kenapa kita perlu menunggu sampai itu berlaku? Kenapa kita melihat kepada satu NAD yang sepatutnya hanya berharga RM5 tapi tiba-tiba menjadi 400, 500 dan sebagainya. Malam ini fokus agenda awani adalah kepada perkara ini. Bagaimana salah laku, perilaku, nilai dalam perkhidmatan awam itu boleh dipastikan kalau ada pemerhatian. Dan antara pemerhatiannya adalah kepada penguatkuasaan. Oleh itu, mungkin ramai yang tidak mengenali nama glamournya EAIC, tapi Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan atau ringkasnya Enforcement Agency Integrity Commission EAIC itu sudah pun genap saya rasa 4 tahun pada 1 April lalu dan di sinilah kita bergantung harap supaya mata dan telinga difokuskan kepada agensi-agensi penguatkuasaan. Contohnya, di tengah-tengah sepadan laut negara di Selat Melaka, di Laut Cina Selatan, siapa yang nak memastikan bahawa ia betul-betul berjalan seperti sepatutnya kerana tidak ada orang lain. Hanya satu bot penguatkuasa dan siapa pun yang melintasi sepadan itu. Dalam konteks itu, saya mengalu-alukan kedatangan buat kali pertama Yang Arif Datuk Yaakob Haji Maksam, Mengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ataupun EAIC, dan beliau ditemani oleh Dr. Anis Yusal Yusof, Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ataupun EAIC. Saya ingin terus kepada, kita akan pergi ke 4 tahun dah kali saya rasa lapisan generasi kedua ahli-ahli EAIC. Tetapi pokoknya adalah di kurun ke-21 ini, aspek nilai, integriti itu semakin ditekankan kepada semua sektor, bukan saja awam. Tetapi kita tahu kita mempunyai perkhidmatan awam yang agak besar. Lebih 1 juta ahli di dalamnya dan ada banyak agensi penguatkuasaan bermula daripada Polis Diraja Malaysia sampailah ke immigration, custom dan sebagainya. Dalam konteks itu saya nak minta pandangan Yang Arif Datuk dalam hal ini. Aduan diberikan kepada EAIC tetapi saya rasa tanggungjawab EAIC itu juga adalah untuk bersama dengan rakyat memastikan bahawa apa yang sepatutnya dijalankan dan apa yang tidak patutnya berlaku tidak berlaku. Saya rasa itu dari konteks saya nak bermula, Yang Arif. Terima kasih Saudara Kemarul. Terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah kepada Asro Awani kerana menjemput saya, Dr. Anis, mewakili EAIC untuk sesi program kita ini. Sebelum saya dapat menjawab soalan itu, biarkan saya ambil sedikit masa untuk memperkenalkan bagaimana latar belakang penubuhan EAIC ini, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai nama ringkas SIAP, ya, atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil singkatan EAIC. Ya. Ianya semua bermula apabila pada tahun 2004 Februari kerajaan yang di-Persatuan Agong melantik satu Suruhanjaya yang dinamakan sebagai Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM Polis Diraja Malaysia, the Royal Commission to Enhance the Operation and Management of the Royal Police Malaysia. Dan hasil daripada itu, pada tahun 2005 Suruhanjaya ini mengemukakan laporannya kepada kerajaan. Bersama-sama dengan laporan itu terdapat satu bil yang telah dirangka oleh Suruhanjaya ini. Jadi bil ini yang dipanggil sebagai Independent Police Complaints and Misconduct Commission Bill 2005. Bahasa Melayunya ialah Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis Bill tahun 2005. Apabila bil ini nak dibawa kepada Parlimen setelah dibincangkan dan diperhalusi oleh pihak kerajaan dan agensi-agensi terlibat, terutama oleh pihak PDRM, kerana bil ini memfokuskan sepenuhnya kepada salah laku polis untuk ditubuhkan satu Suruhanjaya bagi melihat atau mengkaji, menyiasat apa-apa perlakuan salah laku. Oleh kerana pihak PDRM juga membuat satu pendapat yang agak kuat terhadap kesesuaian Suruhanjaya ini, maka kerajaan kemudian mengambil keputusan supaya ditubuhkan satu Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan bagi merangkumi hampir semua agensi-agensi penguatkuasaan utama yang terdapat di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Jadi dari situlah bermulanya
Parlimen meluluskan satu akta yang dipanggil sebagai Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguasaan tahun 2009. Dan kemudiannya Suruhanjaya ini secara rasminya ditubuhkan pada 1 hari bulan April 2011. Jadi pada hari ini, bulan ini kita menyambut tahun keempat penubuhan Suruhanjaya ini. Asas penubuhan Suruhanjaya ini ialah untuk melihat supaya agensi penguasaan yang terdapat dapat disemak, dapat dikawal, diselia berkaitan dengan penguasaan. Kita ingin melihat supaya undang-undang dikuatkuasakan dengan penuh integriti oleh agensi-agensi ini. Apabila kita bercakap tentang integriti, ia merangkumi pelbagai sudut lah. Ya, tak perlu saya terangkan dengan panjang lebar lah. Integriti itu lebih kepada kita boleh dikatakan satu kejujuran, konsistensi dalam tindakan yang mematuhi piawaian undang-undang, mematuhi standard operating procedure. Jadi dari situlah kita melihat bahawa ada penting suatu Suruhanjaya ditubuhkan untuk menyelia agensi-agensi ini dan juga perjalanan agensi-agensi ini. Jadi Akta 700 itu menggariskan banyak peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan operasi Suruhanjaya ini. Perkat ini ini. Dalam konteks itu, satu adalah mungkin agensi penguatkuasaan ini begitu pelbagai, daripada keselamatan sampailah ke bidang perdagangan misalnya. Jadi bagaimana bentuk kepakaran yang cuba digemelingkan oleh Suruhanjaya bagi memastikan bahawa Akta 700 itu boleh dilaksanakan sepenuhnya? Ya, terima kasih. Suruhanjaya ini dianggotai oleh 7 orang pesuruhjaya yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong melalui peruntukan di bawah Seksyen 5 Suruhanjaya. Keahlian ahli Suruhanjaya ini adalah dari mereka yang mempunyai pakar-pakar tertentu. Ketika ini kita ada 3 orang daripadanya adalah merupakan peguam-peguam yang beramal, yang telah lama dalam amalan masing-masing. Kita ada pakar ahli akademik yang juga penyelidik. Kita ada juga seorang ahli Pesuruhjaya yang berlatar belakangkan pentadbiran bekas ketua di kementerian, dan juga kita ada seorang Pesuruhjaya dan latar belakang juga pentadbir, tetapi beliau adalah juga merupakan bekas speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jadi kita cuba gembelingkan ahli Pesuruhjaya ini yang kepakaran dalam pelbagai bidang untuk dapat membantu Suruhanjaya dalam menjalankan fungsi-fungsi Suruhanjaya seperti yang diperuntukkan oleh Seksyen 4 Akta 700. Dan kita juga bukan saja ahli-ahli Suruhanjaya, tapi kita dibantu oleh pegawai-pegawai Suruhanjaya yang juga kebanyakannya adalah merupakan peguam-peguam yang beramal yang kita ambil secara sepenuh masa untuk berkhidmat dalam Suruhanjaya ini. Itu bagi rehat yang pertama, saya nak naikkan sikit diskusi ini dan terbalikkan dia. Saya nak melihat kepada apa yang masyarakat boleh dapat dengan adanya Suruhanjaya ini. Itu tadi latar belakang pada pembentukan Suruhanjaya dan apa yang ada pada keanggotaan Suruhanjaya. Tetapi rakyat misalnya akan melihat menerusi isu. Apa kuasa Suruhanjaya misalnya untuk masuk dalam sesuatu isu dan menyelesaikan perkara itu. Contohnya mungkin kita akan boleh cakap tentang Seksyen 24 yang memberikan skop salah laku itu definisinya agak luas, bukan saja pada pelaku tapi pada agensi. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menyaksikan Agenda Awal ini dan kita masih menyaksikan kepada pelbagai perkara menghantui kita. Kurun 21 ini begitu mencabar. Contohnya, KL juga kini menjadi sasaran pada anggota-anggota Islamic State ataupun IS yang pulang dari Syria, Iraq dan sebagainya. Sebab itulah agensi penguatkuasaan dan integriti ahli dan agensi itu begitu penting. Kerana kalau ada satu pun kelemahan di situ, maka ia mungkin membenarkan satu bom boleh diletupkan di tempat-tempat awam misalnya. Itulah kepentingan kita bicarakan tentang EAIC ataupun SIAP, iaitu satu Suruhanjaya yang
memerhati kepada pemerhati, iaitu mereka memerhatikan penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan. Dalam skop itu saya ingin pergi terus kepada Putrajaya kita, saudara Dr. Anis dalam hal ini. Seksyen 24 dan sebagainya, dia katakan skop yang lebih luas berbanding dengan skop yang ada pada IPCMC dahulu. Tetapi mungkin rakyat lebih berminat untuk mengetahui apakah kekuatan yang ada pada Suruhanjaya ini dan apakah isu-isu besar yang boleh dibantu diselesaikan keberkesanan dalam siasatan itu oleh Suruhanjaya ini. Terima kasih. Saya rasa secara direct 3 benda penting yang saya rasa message yang kita nak sampaikan hari ini. Pertama, saya rasa rakyat, masyarakat di luar sana perlu tahu dan program sebegini sebenarnya untuk menyampaikan supaya tentang kewujudan EAIC. Kedua yang penting untuk mereka faham adalah seperti apa yang Arif Datuk sebut tadi, ada 7 orang yang memang committed. We are serious group of people who wants to see benda ni berjalan. Jadi itu penting untuk rakyat tahu bahawa ini bukan hanya diwujudkan untuk semata-mata mengaburi, tidak. We are serious. Mungkin kita ada masalah kapasiti dan sebagainya, tapi we are working hard untuk menentukan apa yang diperuntukkan, dilaksanakan, dan kita cuba sebaik mungkin apa juga laporan yang sampai untuk kita selidiki secara mendalam dan memberi peruntukan. Yang pentingnya, kalau masyarakat di luar sana tidak tahu tentang kewujudan EAIC, menjadi masalah kerana mereka tidak tahu di mana tempat untuk mereka menyalurkan ketidakpuasan hati. Isu integriti ini, saya rasa isu nilai ini bergantung pada siapa melihat daripada belah mana. Kita sekarang ni kalau bincang pun, definasi Saudara Kamaru tentang integriti mungkin berbeza dengan saya dan berbeza dengan Datuk. Jadi, I think sambil kita cuba nak mendidik masyarakat di luar sana, peranan bagaimana untuk memahami, agensi penguatkuasaan juga dalaman perlu mainkan peranan untuk mendidik kaki tangan, staf dan sebagainya. Dr. Anis, mungkin kalau saya boleh potong di situ, mungkin rakyat lebih melihat berdasarkan isu, bukan berdasarkan pada institusi. Contohnya di Amerika sekarang heboh diperkatakan tentang pasukan penguatkuasa mereka, polis, dan menembak orang yang tak bersenjata dan sebagainya. Itu semakin keluar. Itu negara yang lebih maju. Di Malaysia juga isu seperti kematian tahanan dalam lock up dan sebagainya. Saya rasa mungkin di situlah di mana Suruhanjaya ini akan dilihat dengan lebih dekat. Betul. Sebab itu memang itulah yang saya nak sambung tadi. Saya sedang baca buku Thieves of State ini. Why Corruption Threatens Global Security. Interesting approach untuk melihat, sebab kaitan ini walaupun melihat masalah siapa sebenarnya penceroboh dan orang yang bertanggungjawab sebagai pencuri kepada negara ini, tapi bayangkan orang yang dipertanggungjawabkan, diberi amanah untuk menjaga negara daripada dicuri dan dirampok dan sebagainya, mereka melakukan kesalahan integriti. Dah tentu isu-isu seperti yang saya sebut, kematian dalam tahanan sebagainya, ada peruntukan. Kita berbincang panjang, undang-undang ada memperuntukkan supaya bagaimana keadaan lock up itu dijaga dan lock ditetapkan. Namun kita masih berlaku. Ini kerana manusia itu siapa juga ambil keputusan berdasarkan kepentingan diri masing-masing. Bagaimana kita nak ubah supaya orang faham, bila kamu diberikan amanah, tanggungjawab, jalankan amanah tanggungjawab itu dengan integriti. Kamu dipertanggungjawab untuk menjaga kepentingan rakyat terbanyak sebagai anggota polis, sebagai kastam, sebagai immigration dan sebagainya. Tapi kamu menyalahi amanah itu. Itu kita perlu berikan satu dimensi baru supaya mereka merasa bersalah. Seperti yang saya sebut tadi, satu bom boleh masuk hanya kerana ada orang yang tidak berintegriti di batas di sempadan sana, membiarkan orang membawa senjata. Pelbagai benda boleh masuk ke negara ini hanya kerana orang menerima sogokan atau apa juga cara dan tidak melaksanakan tugas sebab. Tapi implikasinya, sebab itu saya rasa penting untuk kita bincangkan juga kos daripada kos dari segi pembangunan negara, dari segi apa yang berlaku di dalam akibat daripada itu perlu dilihat. Bukan hanya ini isu masyarakat, isu rakyat di luar sana, supaya penguatkuasa juga faham implikasi tindakan mereka ini boleh menyebabkan negara porak-poranda dan menjadi mundur. Yang Arif, kalau kita lihat, mungkin saya boleh bandingkan sedikit dengan SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.
mereka bukan sahaja melihat pada mandat yang diberikan, mereka terpaksa membentuk banyak mekanisme lain. Mahkamah khas, mereka juga melihat kepada interpretasi akta dan juga kapasiti, dan apakah yang akan dilakukan berbeza oleh Suruhanjaya ini berbanding Biro Pengaduan Awam SPRM misalnya dalam mendekati isu-isu tentang masalah integriti ini, kerana kita mahu rakyat jelas melihat pada apa yang boleh dilakukan oleh Suruhanjaya ini. Seksyen 23 ya, Akta 700 bersama dibaca Seksyen 24 Akta Suruhanjaya memberikan ruang lingkup apa yang dimaksudkan sebagai salah laku. Di bawah Seksyen 24 ada 8 ruang lingkup salah laku. Salah laku ini bukan saja merangkumi salah laku oleh pegawai penguatkuasa, tetapi juga salah laku oleh agensi itu sendiri. Sekiranya terdapat salah laku dilakukan oleh pegawai penguatkuasa atau agensi itu sendiri yang melakukan salah laku, maka akta ini akan terpakai. Salah laku itu boleh disiasat. Adakah salah laku itu kerana tidak mengambil tindakan, atau salah laku itu kerana mengambil tindakan tetapi tindakan yang diambil bertentangan dengan undang-undang, atau tindakan yang diambil itu bersifat opresif, menindas. Tindakan yang diambil tidak wajar, tidak munasabah, tidak adil. Jadi ini adalah antara skop salah laku. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat, agensi penguatkuasa apabila melaksanakan kuasa undang-undang, pastinya akan terdedah kepada pelbagai cabaran. Ya, jadi daripada cabaran inilah anggota-anggota yang telah dilatih dengan disiplin masing-masing akan dilihat bagaimana cara mereka melakukan tindakan-tindakan dalam apa-apa operasi atau apa-apa penguasaan undang-undang. Okey, saya perlu pergi rehat yang terakhir, tapi apabila kembali nanti, saya nak kaitkan perkara seperti, saya pun pernah selalu juga awal ni turun ke akar umbi, dan apabila kita berjumpa nelayan, antara retihannya ialah bot-bot besar buka tunda itu menyebabkan hilang keupayaan mereka mendapat pendapatan kerana tak patut datang ke 3 km dari laut, mereka datang sampai ke tepi pantai dan sebagainya. Jadi timbul persoalan tentang penguatkuasaan dan tahanan, lokap dan sebagainya. Itu yang saya nak majukan ke depan, kerana dalam konteks ini ada pandangan mengatakan kenapa tidak terus diberi kuasa kepada Suruhanjaya untuk menghukum juga, kerana kalau dah ada pun badan untuk memantau integriti dalaman agensi, tapi perkara-perkara macam ini terus berlaku, maknanya memang tak cukuplah. Itu perlulah ada kuasa yang lebih pada Suruhanjaya. Di mana letak pandangan Dr. Anis dan juga Yang Arif dalam hal ini? Berapa banyak lagi kuasa yang patut ada pada Suruhanjaya? Itu kita bincangkan selepas ini. Jika dibiarkan perkara yang berlaku dan kita tahu memang berlaku, contohnya beberapa bot buka tunda yang bergerak ke kawasan pantai untuk pelbagai sebab, mungkin minyak mahal dan sebagainya, mereka tidak mahu pergi ke tempat yang sepatutnya mereka pergi, seperti tidak menjejaskan apa-apa. Tapi bukan saja alam sekitar, pendapatan berpuluh-puluh nelayan sesuatu tempat itu mungkin akan terjejas kerana mereka tidak boleh dapat walaupun pergi ke 3 km jauhnya dari pantai. Dalam konteks ini, itu antara perkara yang sudah pun ditangani oleh Suruhanjaya yang sedang kita bincangkan ini, AAIC dalam konteks itu. Tapi saya nak bawa dia ke atas sedikit lagi dalam konteks ini, kerana ada yang mengatakan bahawa kalau tidak diberi kuasa-kuasa yang lebih tinggi, bukan sahaja untuk menyiasat dan membentangkan, tapi juga kuasa untuk menghukum dalam konteks itu, maka ia tidak kuat. Ya, itu sebab tadi saya minta perbandingan sedikit lagi dengan SPRM, mungkin boleh Yang Arif, Datuk tolong. Ya. Izinkan saya sedikit menyambung tadi. Teruskan. Dari segi perbandingan, kita tahu SPRM ditubuhkan khusus bagi tujuan-tujuan menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan rasuah, corruption. Institut Integriti Malaysia lebih merupakan satu institut secara pentadbiran ditubuhkan oleh kerajaan untuk melaksanakan plan integriti nasional, program-program 2 plan itu, ya. Dan manakala Biro
pengaduan awam di Jawatan Perdana Menteri juga merupakan satu agensi atau jabatan ditubuhkan secara pentadbiran. Berbanding dengan Suruhanjaya ini, khas ditubuhkan, diberi kuasa-kuasa statutory untuk menyiasat salah laku, untuk membuat syur-syur berkaitan dengan tindakan akibat daripada salah laku oleh mana-mana pegawai penguasa atau agensi. Berkaitan dengan kuasa-kuasa yang ada pada Suruhanjaya ini, di bawah Seksyen 30, Suruhanjaya mempunyai kuasa menyiasat dan membuat syur. Sesuatu syur yang dibuat oleh Suruhanjaya itu yang telah dibuat finding bahawa ada dapatan berlakunya salah laku oleh pegawai penguatkuasa. Suruhanjaya akan membuat syur kepada Badan Tata Tertib Jabatan atau agensi supaya tindakan diambil. Dan di bawah Undang-Undang Suruhanjaya Akta 700 di Seksyen 30, Badan Tata Tertib itu dikendaki untuk memberitahu Suruhanjaya dalam tempoh 14 hari setelah menerima pengesyoran oleh Suruhanjaya apakah bentuk tindakan yang akan dilakukan atau diambil terhadap pegawai yang disyorkan itu. Begitu juga Seksyen itu juga memperuntukkan jika Suruhanjaya mengesyorkan supaya satu tindakan kesalahan jenayah dibawa terhadap mana-mana pegawai yang didapati oleh Suruhanjaya telah melakukan apa-apa kesalahan jenayah, kita akan bawakan perkara itu, syur itu kepada pendakwa raya. Dan di bawah akta kita, pendakwa raya dalam tempoh masa 14 hari perlu datang semula kepada kami. Memberitahu kami apakah bentuk tindakan yang akan diambil terhadap pegawai itu. Baru-baru ini kita juga ada menjalankan siasatan yang hampir kepada peringkat penyelesaian siasatan ini berkaitan dengan pencerobohan bot-bot pukat tunda Kenka dipanggil, bot-bot Kenka di kawasan perairan pantai di Perak, Kuala Perak, ya. Apa yang berlaku di situ, pihak APMM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, telah diadukan dengan aduan-aduan sebanyak lebih dari 80 aduan oleh nelayan pantai, oleh operator-operator bot-bot pantai, tetapi tiada tindakan-tindakan yang efektif diambil terhadap bot-bot Kenka yang sepatutnya menangkap ikan di luar daripada kawasan 5 batu nauticals daripada pantai. Tapi apa yang mereka lakukan, mereka menangkap ikan dalam kawasan yang cetek itu. Yang cetek, iaitu 5 batu nautical miles daripada pantai. Ya. Akibatnya, nelayan pantai menghadapi masalah, satu, kekurangan sumber ikan. Kerana bot ini dia akan anak-anak ikan mengambil semua sekali dari dasar laut secara dikaut naik ke atas. Dan dia secara tak langsung menjejaskan ekosistem kehidupan laut dan juga pendapatan nelayan pantai. Jadi kita berpendapat ini adalah satu kepentingan awam untuk kita masuk menyiasat dan kita mungkin akan buat apa-apa syur yang sesuai kepada agensi berkaitan. Arif dengan doktor kena datang lagi, tak cukup masa untuk bincangkan semuanya. Tapi saya juga menunggu macam Suruhanjaya Dr. Anis mencadangkan sesuatu seperti yang Hong Kong lakukan sampai ada filem tentang pertembungan di antara anti rasuah mereka dengan polis mereka. Contohnya yang kita tahu kalau kita di Indonesia pun KPK dengan polis mereka juga ada isu dan itu penting, teruskan salah guna kuasa perlu kita kekangkan, berhentikan itu dan hantarkan pandangan anda sendiri. Anda adalah barisan hadapan untuk memberitahu kepada Suruhanjaya tentang perkara ini pada pelbagai platform yang esok ini ada, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan sebagainya, ataupun muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton dan memberi pandangan secara langsung di gadget Mudah Alih kegemaran anda. Sekian, selamat malam, terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih banyak.